Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sesiapa yang melihat webinar ini. Sebelum saya memulakan webinar, saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri. Saya Airin binti Kat sebagai moderator pertama hari ini. Oke, tajuk webinar kami adalah Effectiveness Work During COVID-19 Pandemic. Tujuan kami memilih tajuk ini kerana ianya sangat berkait dengan situasi masa kini, di mana disebabkan pandemik yang telah melanda, ramai pekerja-pekerja yang sangat terjejas dengan kekangan SOP dan norma baharu. Okey, oleh itu, dalam kajian ini, kami akan menerangkan topik-topik yang menarik seperti pengurusan tempat kerja semasa pandemik, kebaikan dan keburukan bekerja dari rumah, keberkesanan bekerja norma baharu dengan pendekatan ergonomik dan juga keberkesanan kerja dan kesihatan mental pekerja semasa pandemik COVID-19. Okey, tanpa membuang masa, saya ingin meneruskan perbincangan ini dengan satu pertanyaan kepada speaker pertama kami. Oleh itu, dalam keadaan yang telah berubah pada masa kini dengan norma dan SOP yang baru, bagaimanakah cara untuk menguruskan tempat kerja semasa pandemik COVID-19? Boleh speaker pertama kami, Ifa Amira, terangkan serba sedikit? Oke, terima kasih kepada moderator kita, Cik Airin. Saya merupakan speaker yang pertama. Nama saya ialah Ifa Amira binti Iman. Topik yang saya akan bincangkan adalah pengurusan tempat kerja semasa pandemik COVID-19. Kita semua mengetahui bahawa Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa kita akan menghadapi Perintah Kawal Pergerakan 3.0 pada 25 Mei yang lalu dan telah dilanjutkan kepada 25 Jun. Hampir semua pekerja perlu bekerja dari rumah ketika PKP ini sedang berlangsung. Maka saya akan membincangkan topik ini, iaitu bagaimana kita menguruskan tempat kerja kita semasa pandemik. Baiklah, yang pertama adalah mengutamakan kesihatan kesejahteraan tentang COVID-19. Pandemik COVID-19 ini telah menular secara drastik dan kes COVID-19 telah meningkat, maka ramai pekerja membuat keputusan untuk bekerja dari rumah. Walaupun semua pekerja bekerja dari rumah, mereka mestilah mengekalkan tempat kerja mereka dan bersekitaran dalam keadaan yang selamat dan sihat sejahtera. Pekerja perlu memastikan tempat mereka sentiasa bersih dan perlu disanitasi dengan semburan antibakteria secara kerap. Begitu juga dengan memastikan penggunaan dalam bilik tersebut dalam keadaan yang baik. Setiap pekerja mestilah mematuhi info-info tentang kesihatan yang terkini dan tindakan SOP perlu dipatuhi. Begitu juga dengan menguruskan pekerja yang terdedah kepada COVID-19 dan sakit disebabkan oleh COVID-19. Pekerja yang berkemungkinan terdedah kepada COVID-19 perlu dipantau dengan ketat dan perlu dikuarantin secara bersendirian selama 14 hari jika terkena physical contact dengan individu yang positif dengan COVID-19. Begitu juga dengan memberitahu kepada ketua jika perlu merentas daerah kerana masalah peribadi seperti salah seorang daripada ahli keluarga telah meninggal dunia. Next. Okay, thank you. Seterusnya adalah membina kemudahan yang sesuai untuk tempat kerja. Ramai pekerja yang buat keputusan untuk bekerja dari rumah memerlukan kemudahan yang baik dan boleh dilakukan dari rumah. Antara kemudahan-kemudahan yang perlu untuk bekerja dari rumah adalah komputer riba, sistem perkongsian fail seperti Google Drive, telefon pintar, dan juga internet yang berkelajuan tinggi. Pekerja yang bekerja dari rumah memerlukan internet yang berkelajuan tinggi bagi tujuan memudahkan komunikasi dengan ketua mengenai kemas kini tentang kerja-kerja yang telah mereka selesaikan. Seterusnya, setiap pekerja perlu mengambil langkah-langkah yang perlu diambil semasa bekerja dari rumah.
Mereka perlu memastikan segala kerja-kerja yang telah mereka lakukan telah dikemas kini kepada ketua dan diberitahu secara kerap sama ada melalui email, message, ataupun panggilan telefon. Ketua juga perlu memainkan peranan di mana mereka perlu memberikan maklum balas tentang setiap kerja ataupun tugasan yang telah mereka berikan. Next. Okay. Seterusnya adalah setiap pekerja mampu untuk menguruskan masa dengan cekap apabila mereka bekerja secara online. Pekerja yang bekerja secara online mestilah mengambil sedikit masa yang diperlukan untuk break walaupun hanya 10 minit saja. Jika terlalu kerap melakukan tugasan ataupun berada di hadapan skrin, perkara tersebut boleh mempengaruhi kesihatan mental mereka. Oleh itu, mereka perlu merehatkan badan secara daripada terus berada di hadapan skrin ataupun berehat untuk mengangkat tengah bagi menangani tahap tekanan mereka. Mereka juga boleh fokus kepada perkara yang lain selain daripada tugas-tugas yang perlu dilakukan seperti meluangkan masa dengan untuk ahli keluarga atau menggunakan masa tersebut untuk diri sendiri. Seterusnya adalah menggunakan aplikasi untuk dijadikan sebagai peringatan mengenai tugasan-tugasan yang perlu disiapkan pada satu tempo yang telah ditetapkan supaya mereka tidak tertinggal. Penggunaan aplikasi ini boleh membantu dalam memantau setiap pergerakan ataupun setiap tugasan yang mereka telah selesaikan, malah boleh dijadikan sebagai peringatan ataupun reminder untuk mereka berehat atau meluangkan masa untuk diri sendiri maupun untuk melakukan aktiviti dengan ahli keluarga. Yang terakhir bagi menguruskan masa yang cakap adalah mencipta satu kawasan yang khas atau khusus untuk bekerja secara online. Pemilihan satu tempat atau bilik yang berasingan adalah diperlukan supaya mereka selesa dan mudah untuk mereka menyesuaikan diri apabila mereka bekerja secara online. Hal ini boleh membolehkan semua pekerja tidak terlalu tertekan ketika bekerja online dan dapat menumpukan sepenuhnya kepada tugasan masing-masing. Batas-batas ataupun boundaries antara kerja dan ahli keluarga perlu ditetapkan kerana mereka perlu mengasingkan bekerja dengan aktiviti bersama ahli keluarga supaya mereka tidak terganggu oleh tugasan ketika meluangkan masa dengan ahli keluarga. Next. Okay. Poin saya yang terakhir adalah berkomunikasi dengan pekerja yang lain secara kerap. Mereka boleh berkongsi masalah dan pekerja lain tentang tugasan-tugasan yang mereka kurang faham. Hal ini kerana kadang-kadang komunikasi antara keluarga dan pekerja ataupun ketua sukar untuk dilakukan kerana berkemungkinan oleh internet yang tidak kuat ataupun signal pada kawasan tersebut telah terganggu. Oleh itu, mereka perlu kerap berbincang mengenai tugasan dengan orang yang memahami tentang tugasan tersebut. Begitu juga dengan menjadi pendengar kepada pekerja yang lain jika mereka ingin berkongsi keluhan ataupun kebimbangan kepada kita kerana berkemungkinan di tempat tersebut tidak ada pendengar yang sedia untuk mendengar ataupun mereka mungkin kurang faham tentang situasi kita. Yang terakhir adalah mengelakkan berkongsi mengenai info-info COVID-19 yang palsu. Perkara ini bukan sahaja membolehkan kita berkongsi info yang palsu tersebut kepada orang lain, malah mereka juga turut akan percaya tentang info COVID-19 yang palsu. Hal ini membolehkan kedua-dua belah pihak
mendapat tekanan yang tinggi sehingga menjejaskan kesehatan mental mereka. Begitu juga dan menjejaskan produktiviti mereka. Sekian daripada saya, kembali kepada pengurus majlis kita, Airin. Terima kasih Iva untuk penjelasan yang menarik didengar. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ada 4 cara untuk mengurus tempat kerja pada waktu pandemik ini, yaitu antaranya mengutamakan kesehatan dan kesedaran tentang COVID-19, membina kemudahan yang sesuai di tempat kerja, mengurus masa dengan cekap, dan juga berkomunikasi dengan pekerja dengan lebih kerap. Oke, terima kasih sekali lagi buat Iva untuk penerangannya. Oleh itu, kita teruskan perbincangan ini dengan speaker kedua kita, yaitu Zafira Afifah. Oke, Zafira, disebutkan kebanyakan pekerja hanya bekerja dari rumah sepanjang pandemik ini. Jadi boleh terangkan sedikit apa sebenarnya kebaikan ketika bekerja dari rumah dan apa keburukan yang kita dapat ketika bekerja dari rumah. Dipersilakan. Okey. Terima kasih kepada moderator kita pada hari ini, Cik Airin. Saya Zafira Afifah binti Azman, merupakan speaker kedua bagi webinar kita pada hari ini. Baiklah, saya akan teruskan dengan menerangkan kebaikan dan keburukan. Next. So, pertama sekali saya akan menerangkan berkaitan dengan kebaikan bekerja dari rumah. Yang pertama sekali adalah masa bekerja yang lebih fleksibel, iaitu kita bebas untuk menentukan masa bekerja kita sendiri seperti yang sudah dijelaskan tadi. Menjalankan kerja secara online di rumah itu sangat mudah kerana kita boleh bekerja di manapun dan juga pada bila-bila masa. Kerana semua terserah pada diri kita sendiri, asalkan mempunyai sambungan internet yang sangat kuat dan boleh untuk kita melakukan tugasan yang diberikan. Seterusnya, mengisi masa lapang. Mengisi masa lapang merupakan dimaksudkan dengan hobi, iaitu kita boleh menjadikan kerja secara online ni di rumah sebagai satu wadah di mana kehidupan untuk mengisi masa lapang di rumah. Jika mempunyai pekerjaan yang tetap, kita masih boleh lakukan selepas waktu bekerja, dan di samping itu juga ia dapat menambahkan pendapatan sampingan kita untuk menampung perbelanjaan seharian dan juga keluarga. Seterusnya, impian untuk mempunyai bisnes sendiri, iaitu ramai yang rasa diri mereka tidak sesuai kerja makan gaji ataupun bekerja dengan majikan. Mereka merasakan kehidupan mereka hanya disuruh dan diarah untuk melakukan sesuatu pekerjaan ataupun tugasan. Malangnya kita kerja keras mereka bukanlah untuk mengkayakan mereka, tetapi hanya majikan mereka. So maksudnya hanya diberikan untung kepada majikan dan bukan diri mereka sendiri. Oleh itu, ramai yang mempunyai impian untuk bekerja sendiri dan langkah yang bijak untuk dimulakan adalah dengan secara online business. So maksudnya dalam situasi sekarang ni COVID-19, ramai yang kita lihat, ramai yang buat bisnes online seperti buat jualan kek, buat makanan online, and then menggunakan perkhidmatan online seperti GrabFood, Foodpanda dan juga Mofan. So seterusnya, tidak menggunakan banyak tenaga. Maksudnya di sini adalah bekerja secara online di rumah boleh dikatakan sebagai pekerjaan yang santai ataupun relax dan tidak terlalu banyak mengerah tenaga. Kita tidak perlu terkejar-kejar untuk ke pejabat dan terpaksa menumpuhi kesesakan jalan raya ataupun bertemu dengan klien. Kita hanya perlu duduk di rumah di depan komputer ataupun laptop untuk berkomunikasi dengan klien ataupun rakan sekerja. Jika ingin menghantar informasi ataupun file hanya melalui Google Drive seperti speaker yang pertama kita terangkan tadi, melalui Google Drive, email, video dan juga pelbagai tools lagi yang terdapat di laptop ataupun PC. Seterusnya, yang terakhir sekali bagi kebaikan adalah
seimbangkan urusan keluarga, iaitu bekerja online di rumah dapat memberikan banyak kesempatan lain untuk memberi sepenuh perhatian kepada keluarga, terutamanya yang masih mempunyai anak yang kecil. Kita juga mempunyai banyak masa bersama keluarga dan bagi suri rumah pula dapat memberikan perhatian yang lebih untuk menguruskan rumah tangga dan anak-anak di samping menambahkan pendapatan dengan bekerja online dari rumah. Next. Seterusnya saya akan menerangkan berkaitan dengan keburukan bekerja dari rumah. Pertama sekali adalah motivasi dan fokus mudah terganggu. Ini merupakan satu masalah yang biasa bila sudah terlalu lama bekerja daripada rumah. Makin lama motivasi seseorang pekerja semakin berkurang. Begitu juga dengan fokus seseorang tersebut, iaitu ia perlu di-recharge secara berkala jika ingin meneruskan momentum. Ia juga boleh dipengaruhi dengan faktor luar seperti kata-kata orang di sekeliling yang cakap sebagai contoh, kamu menganggur sebab asyik di rumah sahaja. Maksudnya di sini untuk mengekalkan motivasi dan juga momentum seseorang pekerja tu, seperti speaker yang pertama kita juga cakap tadi, berkaitan dengan kita perlu recharge kita punya energi dengan take 5 ataupun luangkan satu hari hanya untuk diri kita sendiri sahaja, untuk mengosongkan kita punya fikiran dan hari seterusnya kita boleh mengerjakan tugasan kita dan melakukan pekerjaan itu dengan tanpa gangguan daripada tidak mempunyai motivasi dan juga fokus. So seterusnya yang kedua adalah kurang pergaulan sosial dan juga ataupun keberanian. Maksudnya di sini kita bekerja di pejabat ataupun di sebuah syarikat, kita akan bertemu dengan ramai orang yang berbeza. Hubungan sosial muncul dari hubungan dengan orang-orang tersebut. Yang di setiap harinya boleh sahaja ada keadaan dan bertukar-tukar cerita serta pandangan antara pekerja dan juga pekerja lain. Selain itu, dengan pekerja dari rumah, bertegur sapa dan juga berkomunikasi kebanyakannya hanya dilakukan melalui teknologi sahaja. Contohnya chatting, SMS, video call dan lainnya. Kita boleh saja mengikuti sebuah komen dari online yang boleh menghubungkan kita dengan rakan seperti Skype, Google Meet, Webex dan juga sosial di dunia luar jelas sangat berbeza. So dari segi keberanian pula, walaupun tidak semua yang mengalami situasi seperti ini, tetapi akibat daripada terlalu lama dan juga tidak mempunyai pergaulan dengan rakan-rakan sekerja akan membuatkan mental keberanian sedikit menurun untuk berhadapan dengan dunia nyata. Contohnya, kita sudah terbiasa melakukan segala sesuatu secara online. Contohnya membuat tawaran barang online, tanya kabar secara online, sehingga berbalas-balas komen melalui sosial media. Ini mengakibatkan daripada respon kita menjadi lambat terhadap hal-hal yang dilakukan secara nyata. Contohnya mungkin kita akan kurang dari segi berkomunikasi face to face dengan rakan sekerja kerana kita terlalu biasa di dunia online. Maksudnya kita terlalu biasa bercakap secara online dan kita tidak berhadapan langsung dengan masalah ataupun kejadian. Dan ada juga beberapa orang yang sampai bercakap dengan orang lain di dunia nyata padahal kita berada di dunia maya begitu lantang dan banyak berbicara. Maksudnya di sini jika seseorang tu dia bercakap melalui Google Meet, cara percakapan dia smooth and flow dia tersekat-sekat. Tetapi jika bertemu dengan rakan sekerja dia secara face to face, dia akan rasa nervous dan juga gemetar. Seterusnya yang ketiga iaitu mudah tertipu.
mudah tertipu. Maksudnya di sini keinginan untuk bekerja online dari rumah menyebabkan kita mematuhi segala serbi perjanjian yang diberikan seperti terpaksa membuat pembayaran pendaftaran untuk memulakan kerja online. Terdapat sikap segelintir manusia yang ingin mengaut keuntungan atas kedaifan orang lain. Itulah yang banyak berlaku bila kita mencari peluang kerja online. Terlalu banyak scam dan juga penipuan yang berlaku semasa situasi COVID-19 ini. Secara umum, apa yang perlu anda bayar untuk bekerja online, contohnya mungkin ikut kelas online tetapi dijanjikan banyak perkara, tapi apa yang kita dapat hanya duit sahaja yang hilang, tetapi keuntungan untuk diri kita sendiri kita tidak dapat. So, seterusnya adalah pengurusan masa. Oleh kerana mempunyai kebebasan waktu bekerja, kadangkala akan membuat pekerja dari rumah menjadi sukar untuk mengatur masa sendiri. Pekerjaan di pejabat biasanya dapat diselesaikan dalam waktu 1 hingga 2 jam, bahkan memakan waktu lebih cepat, dan akan memakan waktu jauh lebih lama jika dikerjakan dari rumah kerana tidak mempunyai waktu yang khusus untuk bekerja. Ada sahaja orang yang menganggap semua waktu kita adalah free, boleh diganggu tanpa syarat dan ketentuan berlaku. Untuk itu, kita hendaklah menguruskan masa dengan betul meskipun bekerja dari rumah, tetapi ada waktu untuk bekerja dan juga ada waktu untuk melakukan perkara yang lain di rumah. So, yang terakhir sekali adalah tabiat dan juga perangai buruk. Contohnya di sini kebiasaan tabiat buruk yang boleh dialami dan dijalankan sambil bekerja dari rumah adalah pengambilan makanan yang tidak menentu. Boleh saja tidak menyentuh makanan ataupun kadangkala boleh mengunyah terus setiap masa untuk menghilangkan rasa mengantuk ataupun stres. Selain itu, bagi perokok dan juga penggemar kopi, bekerja tanpa dua hal itu rasanya sangat susah untuk dilakukan. Apalagi di rumah sendiri, keduanya adalah sesuatu juada yang wajib yang ada di meja kerja agar memudahkan otak untuk mencari idea dan juga penyelesaian masalah. Akan tetapi jika diamalkan selalu, ditakuti akan memudaratkan kesihatan tubuh badan seseorang itu. So, itu sahaja daripada saya, penerangan bahagi keburukan dan juga kebaikan bekerja dari rumah. Seterusnya saya akan kembali kepada moderator kita iaitu Cik Airin. Okey, terima kasih Zafira untuk penjelasan yang sangat padat. Okey, jadi apa yang saya dengar tadilah, terdapat 5 kebaikan untuk bekerja daripada rumah ni, iaitu masa bekerja yang fleksibel, masa mengisi masa lapang, impian memulakan bisnes baharu, tidak menggunakan banyak tenaga dan dapat seimbangkan urusan keluarga dengan urusan kerja. Okey, manakala terdapat juga keburukan daripada bekerja dari rumah, iaitu motivasi dan fokus mudah terganggu, kurang pergaulan, mudah tertipu, pengurusan masa yang tidak dapat diatur dengan baik dan tabiat buruk. Okey, terima kasih sekali lagi Zafira untuk penerangannya. So, itu sahaja untuk slot pertama kami webinar ini dan kita teruskan dengan slot kedua bersama moderator kedua kami iaitu Rindu. Dipersilakan. Okay, thank you, Irene. Hello, my name is Rindu. Here I am as a moderator will continue Irene guiding the event. Then by the third speaker, there is Nur Suhaila binti Radik, who will bring the material about the effectiveness of work, the new norms with ergonomic approach. Please welcome Su. Terima kasih kepada Cik Rindu Kori Suryani selaku moderator kedua hari ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Prof. Dahlan dan juga rakan yang lain. Saya Nur Suhaila binti Radik. Hari ini saya akan mengupaskan mengenai keberkesanan bekerja norma baharu dengan pendekatan ergonomik. Pandemik COVID-19 yang menular ke seluruh dunia mengubah banyak perkara sekaligus mewujudkan kebiasaan baru dalam kehidupan antaranya cara bekerja. Sebelum ini seawal 7 pagi,
Jalan raya hampir di seluruh tempat, terutama di kawasan bandar, sesak dipenuhi kenderaan yang berpusu-pusu ke tempat kerja. Bagaimanapun, selepas kerajaan mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP), keadaan itu berubah 180 darjah apabila banyak organisasi dan syarikat mengambil pendekatan bekerja dari rumah untuk mencegah penularan pandemik ini. Biarpun bekerja dari rumah, majikan dan pekerja perlu memastikan pengurusan ergonomik sentiasa dalam keadaan baik untuk mengelakkan kesan kepada kesihatan yang boleh menjejaskan produktiviti. Ergonomik adalah disiplin saintifik yang berkaitan dengan pemahaman mengenai interaksi antara manusia dan elemen lain dari sistem kerja. Selain itu, ergonomik ditarifkan sebagai satu bidang saintifik mengkaji dan memahami saling hubung manusia dalam persekitaran sistem kerja merangkumi fizikal, kognitif, psikososial dan organisasi. Pendekatan ergonomik dalam membentuk kelaziman baharu pekerjaan ketika pasca pandemik COVID-19, ergonomik dapat memudahkan pekerjaan dan memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja untuk bekerja dengan optimum serta meningkatkan produktiviti. Contohnya, bayangkan jika sepanjang 8 jam bekerja setiap hari, pekerja melakukan pekerjaan dalam postur yang canggung, pergerakan berulang atau suhu persekitaran yang melampau, pastinya pekerja akan berasa tidak selesa akibat sistem muskuloskeletal terganggu. Kesannya, pekerja akan mengalami gangguan terhadap fungsi sendi, saraf, otot dan tulang belakang yang memberi kesan kepada anggota badan termasuk leher, bahu, pergelangan tangan, pinggul, lutut dan kaki, sekaligus menyukarkan pergerakan. Memandangkan norma baharu, ramai yang bekerja dari rumah, penyediaan stesen kerja yang sesuai adalah penting untuk mengelakkan masalah berkaitan ergonomik, iaitu bermula dengan pemilihan meja dan kerusi yang selesa, kedudukan serta paras komputer juga perlu diberi perhatian. Next. Sehubungan itu, melalui pendekatan dalam bidang ergonomik, beberapa langkah pencegahan yang mudah boleh dilakukan untuk mengatasi dan meminimumkan masalah kesihatan ketika bekerja dari rumah pada saat menghadapi situasi pandemik COVID-19. Langkah pertama, dengan melaraskan ketinggian skrin komputer selari dengan aras anak mata pada kedudukan leher lurus ke hadapan. Jarak di antara skrin komputer dengan pandangan mata antara 45 cm hingga 70 cm. Dan dapatkan rehat dalam 5 minit untuk setiap 25 hingga ke 30 minit bagi setiap kerja yang dilaksanakan. Langkah kedua ialah teknik penggunaan papan kekunci komputer. Ubah atau laraskan ketinggian papan kekunci komputer pada kandungan anggota siku 90 darjah dan posisi bahu secara mendatar. Postur penggalangan tangan serta jari berada pada posisi lurus ke hadapan tanpa sebarang tekanan atau membengkok. Gunakan tertikus mudah hali ketika menggunakan komputer riba dan pastikan ketinggian kedudukan komputer riba berada selari dengan aras mata dengan menggunakan kotak atau bekas yang mudah boleh diperoleh dalam rumah. Kedudukan postur kerja yang baik merupakan langkah ketiga dalam kedudukan bahu dalam rehat. Posisi belakang badan disokong sepenuhnya oleh penyokong tempat duduk pada kedudukan 90 hingga 110 darjah ke belakang. Manakala anggota paha kaki pada kedudukan mendatar, bahagian siku disokong dengan tempat letak tangan kerusi dan kaki sepenuhnya menyentuh permukaan lantai atau disokong dengan alatan bantuan. Langkah keempat adalah memegang telefon bimbit selari dengan ketinggian aras anak mata pada posisi ke hadapan. Elakkan membengkokkan leher ke bawah secara melampau dalam waktu yang lama sekiranya perlu menggunakan telefon bimbit untuk melakukan tugasan yang tidak dapat dielakkan dalam jangka waktu yang panjang. Faktor lain juga perlu dititik beratkan ketika bekerja dari rumah, seperti pengudaraan yang baik, pencahayaan yang secukupnya, keselesaan suhu dan bunyi bising di persekitaran juga perlu diambil kira. Semua faktor ini memainkan peranan dalam memastikan pekerjaan dapat bekerja dengan efisien dan menumpukan sepenuhnya perhatian terhadap tugasan yang dibuat.
Secara tuntasnya adalah penting mengaplikasikan pendidikan ergonomik ketika ini pada saat menghadapi pandemik COVID-19 secara tidak langsung mampu menjadi satu bencana yang tidak dirancana sekiranya tidak diberikan perhatian pada peringkat awal. Amalan ini bukan sahaja untuk pekerja yang bekerja dari rumah tetapi juga yang bekerja di pejabat. Sentiasa pastikan persekitaran bekerja yang kondusif dan postur badan yang ideal supaya produktiviti tidak terjejas akibat masalah ergonomik. Ini saja perkongsian daripada saya. Sekian, terima kasih. Kembali kepada moderator kita. Okay, thank you. So, kita next ke speaker berikutnya. The last material on this webinar is about work effectiveness and mental health of workers during the COVID-19 pandemic, which will be presented by Alzidan bin Ibrahim. Please welcome Alzidan. Oke, terima kasih kepada saudari moderator. Saya Alzidan bin Ibrahim dan saya akan terangkanlah dan jelaskan berkenaan dengan keberkesanan kerja dan juga kesihatan mental pekerja semasa pandemik COVID-19. Namun bagi tajuk ini saya akan lebih memfokuskan kepada kesihatan mental pekerja semasa pandemik COVID-19. Okey, untuk keberkesanan kerja sebelum dan semasa pandemik, sebelum pandemik ini, pekerjaan itu adalah setiap sektor pekerjaan bagi seluruh aspek iaitu aspek politik, ekonomi dan sosial semuanya berjalan ataupun beroperasi seperti biasa. Kemudian sebelum pandemik ini juga tiada sekedar pekerjaan dan ada banyak peluang pekerjaan, sektor awam maupun swasta juga beroperasi seperti biasa. Sebelum pandemik ni banyak benda yang kita boleh lakukan, banyak kerja yang kita boleh buat, banyak peluang pekerjaan, kita mudah untuk mencari kerja, mudah untuk buat kerja semua. Namun apabila pandemik ini melanda, ada banyaklah sekatan-sekatan yang berlaku. So semasa pandemik ini, setiap pekerja tu bukan setiap, dia hampir semua memang kena bekerja dalam dan terpaksa bekerja dalam norma yang baru, iaitu tidak semuanya dapat bekerja ke lapangan macam yang untuk bekerja di lapangan tu hanya untuk yang berkeperluan saja. Ini kerana banyak sekatan dan juga SOP yang perlu dipatuhi. Kemudian semasa pandemik ini juga kita terpaksa bekerja daripada rumah ataupun work from home. So macam yang panel kita sebelum ni terangkan tadi, ada banyaklah kebaikan dan juga keburukan semasa bekerja daripada rumah. Kemudian yang seterusnya semasa pandemik ini kerja juga ramai yang hilang pekerjaan dan juga hilang punca pendapatan. Hal ini berlaku kerana setiap majikan tu terpaksa membuat pengurangan kapasiti pekerja. Hal ini kerana kita perlu mematuhilah SOP yang baru yang untuk mengelakkan wabak ini daripada menular. So setiap pekerja memang akan dihadkanlah untuk memastikan penularan wabak ini dapat dibendung. Okey, seterusnya pula ialah saya berkenaan dengan tahap kesihatan mental pekerja semasa pandemik. Okey, baik. Isu kesihatan mental yang membawa kepada penyakit mental seperti stres, kemurungan dan lain-lain lagi semakin meruncing semasa pandemik COVID-19 ini. Penyakit mental merupakan masalah kesihatan kedua terbesar selepas penyakit jantung dan ia bukannya sahaja melibatkan masyarakat awam, malah ia juga melibatkan barisan hadapan serta pesakit COVID-19 yang turut terdedah dengan risiko masalah mental akibat penularan wabak tersebut. Okay, buktinya sehingga 11 November 2020 sebanyak 37,009 panggilan telah diterima dengan isu sokongan emosi yang berkaitan dengan aspek psikologi, mencatatkan bilangan pemanggil tertinggi iaitu sebanyak 19,729 panggilan bersama dengan 53.3%. Jadi tidak dinafikan kerajaan hari ini sebenarnya telah melakukanlah pelbagai usaha seperti
kempen kesedaran kesihatan mental, Let's Talk Minda Sehat, program Minda Sehat sekolah, dan juga menyediakan perkhidmatan kesihatan mental di 1001 klinik kesihatan di seluruh negara dan banyak lagi. Walaupun begitu, usaha-usaha ini masih belum menyelesaikan masalah utama kepada isu-isu ini. Okay, terdapat beberapa golongan lah yang paling terkesan sepanjang COVID-19 ini, terutamanya dalam aspek psikologi. Okay, golongan yang pertama ialah golongan yang berpendapatan rendah. Okay, berdasarkan laporan keluarga di pinggiran yang dikeluarkan oleh UNICEF pada tahun 2021, masalah tekanan mental dalam kalangan keluarga pendapatan rendah meningkat sehingga 27% pada Disember 2020 daripada 19% pada September 2020. Maksudnya ini adalah peningkatan yang tinggi. So, golongan ini lebih cenderung kepada masalah penyakit mental disebabkan krisis ekonomi akibat daripada pelaksanaan perintah kawalan pergerakan, di mana sebahagian besar daripada mereka bekerja dalam sektor tidak formal seperti berniaga kecil-kecilan. Pelaksanaan PKP ini turut menyebabkan perniagaan mereka mengalami kerugian, bahkan sesetengah daripada mereka langsung tidak mempunyai pendapatan sepanjang kawalan tersebut dijalankan. Okay, yang seterusnya pula, golongan yang kedua ialah golongan petugas barisan hadapan. Okay. Petugas barisan hadapan adalah golongan yang paling banyak berurusan dengan orang ramai, sama ada di kalangan mereka yang dijangkiti COVID-19 maupun tidak. So, perkara ini sebenarnya jelas sekali memberi tekanan kepada kelompok ini yang bukan sahaja terdedah dengan risiko yang amat tinggi, malah bebanan tugas akibat jangkitan COVID-19 juga yang mencicar ribuan orang setiap hari turut membawa kepada tekanan yang melampau kepada golongan ini. Seterusnya, golongan yang ketiga ialah golongan pesakit COVID-19. Okay, Dr. Andrew Mohanraj, Presiden kepada Persatuan Kesihatan Mental Malaysia, MMHA, menjelaskan bahawa wujud pelbagai risiko yang akan dialami oleh pesakit COVID-19 maupun bekas pesakit COVID-19 antaranya adalah stigma dan juga diskriminasi sosial serta krisis ekonomi yang membawa kepada implikasi negatif terhadap kesihatan mental mereka. So, perkara ini sekaligus mulai meningkatkanlah kes bunuh diri akibat tekanan perasaan sebagaimana yang berlaku baru-baru ini apabila seorang warga emas yang mengalami kemurungan dipercayai telah membunuh diri setelah disahkan positif COVID-19. Selain daripada membunuh diri disebabkan COVID-19, ada juga beberapa kes yang membunuh diri kerana tiada pekerjaan. So, golongan yang keempat pula ialah golongan pekerja dan juga majikan. Lebih 400,000 penjawat awam tertekan dengan kerja sehingga mengalami tekanan. Sejak daripada 25 Mac hingga 19 Oktober 2020, sebanyak 36,269 panggilan telefon telah diterima melalui talian sokongan psikososial bagi mendapatkan bantuan dan juga sokongan emosi. Pelbagai faktor yang membuatkan masalah mental dalam kalangan pekerja dan majikan semakin serius, terutama sepanjang pandemik ini melanda, antaranya pelaksanaan bekerja dari rumah yang mencetuskan suasana negatif akibat tidak mampu mengimbangi antara urusan kerja dan juga aktiviti harian. Okey, seterusnya, kerajaan sebenarnya telah menjalankan ataupun melakukan pelbagai usaha bagi menangani isu kesihatan mental. Walau bagaimanapun, stigma negatif serta diskriminasi terhadap pesakit mental masih belum berjaya dihapuskan. Oleh itu, usaha-usaha ini sebenarnya memerlukan beberapa penambahbaikan dan juga perlu segera dilaksanakan, terutama dalam melalui cabaran pandemik COVID-19 yang membawa kepada peningkatan kes tekanan mental hari demi hari. Jadi, terdapat beberapa cadangan penambahbaikan usaha penyelesaian secara holistik. Cadangan yang pertama ialah penambahan peruntukan. Isu kesihatan mental pasca pandemik mendesak semua pihak untuk melakukan perubahan secara menyeluruh.
jika diteliti setiap kenyataan daripada pihak kerajaan, kebanyakan usaha masih dalam perbincangan. Sebagai contoh, isu penambahan petugas psikiatri masih dalam perancangan, sedangkan dalam tempoh pasca pandemik ini, masyarakat amat memerlukan satu jalan penyelesaian secara drastik. Namun begitu, tidak dinafikan juga setiap jalan penyelesaian memerlukan kepada peruntukan yang besarlah. Berdasarkan bajet 2021 yang telah dibentangkan, peruntukan kepada sektor kesihatan mental hanyalah sebanyak 2% sahaja daripada jumlah keseluruhan bajet 2021. Maka peruntukan sebanyak itu masih lagi tidak menzahirkan keseriusan kerajaan dalam menangani masalah ini. Sedangkan isu kesihatan mental pasca pandemik ini adalah satu perkara yang amat kritikal dan memerlukan komitmen yang tinggi daripada kerajaan. Hal ini berlaku kerana segala insentif seperti penambahan petugas psikiatri akan menelan bajet yang besar. Begitu juga dengan usaha-usaha yang lain, turut memerlukan peruntukan yang besar dalam memastikan usaha ini benar-benar mampu menyelesaikan masalah sehingga ke peringkat akar umbi. Oleh itu, peruntukan tambahan bagi menyelesaikan masalah mental mampu untuk memberi kesan secara langsung dalam usaha untuk mengurangkan masalah ini dan dari terus meningkat. Cadangan yang kedua pula ialah memperkemaskan perkhidmatan psikososial. Pemerkasaan kualiti perkhidmatan psikososial melalui peningkatan perjawatan bagi jawatan-jawatan kritikal seperti jawatan konselor, pembantu psikologi, pakar psikologi dan pakar psikiatri amat diperlukanlah. Isu bilangan psikiatri yang tidak mencukupi bukanlah satu isu yang baharu. Negara kita hanya mempunyai seorang pakar psikiatri bagi setiap 100,000 orang, sedangkan angka yang ditetapkan oleh Pertubuhan Kesihatan Dunia, yaitu WHO, adalah seorang pakar psikiatri bagi 10,000 orang. Lantaran itu, hanya sebilangan orang sahaja yang berjaya mendapatkan perkhidmatan kesihatan sosial yang disediakan oleh kerajaan. Justru, terdapat keperluan yang terdesak untuk kerajaan segera meningkatkan sumber daya manusia, termasuk para profesional daripada bidang akademik atau klinikal dan keupayaan infrastruktur untuk memenuhi keperluan dan masa kini, khususnya dalam mendepani penularan wabak ini yang memberi impak besar kepada kesihatan mental masyarakat. Yang ketiga pula ialah penghapusan stigma dan diskriminasi. Ini adalah satu cadangan yang paling penting dan juga paling perlu untuk setiap lapisan masyarakat ambil tahu dan ambil kira, iaitu penghapusan stigma dan juga diskriminasi. Stigma dan diskriminasi terhadap seseorang sama ada pesakit COVID-19 maupun bekas pesakit COVID-19 tersebut adalah risiko kepada semua orang. Hal ini kerana berdasarkan kajian yang dikeluarkan oleh WHO, stigma dan diskriminasi yang dilakukan membawa kesan trauma kepada masyarakat lain untuk membuat rawatan ataupun ujian serta kurangnya kepatuhan orang ramai terhadap langkah pencegahan termasuk pengasingan diri. Perkara ini sebenarnya boleh menyebabkan kes tidak dilaporkan sekaligus membawa kepada lebih ramai yang terdedah dengan jangkitan dan tindakan kawalan menjadi lebih sukar. Malah, stigma negatif ini juga membawa kepada tekanan dan trauma kepada pesakit maupun bekas pesakit. Terdapat kes di mana mereka dicemuh dan dihina kerana pernah terkena jangkitan virus tersebut menyebabkan ada dalam kalangan mereka yang mengalami tekanan perasaan sekaligus menjejaskan tahap kesihatan mental mereka. Pesakit sebenarnya bukan sahaja derita dengan penyakit tersebut, malah turut menghadapi tekanan perasaan dan juga mental. Oleh itu, masyarakat dan semua pihak yang terlibat sama ada mempunyai peranan penting dalam mencegah dan menghentikan stigma sosial ini. Mereka seharusnya menunjukkan tingkah laku yang memberi sokongan berkenaan dengan penularan COVID-19 ketika berkomunikasi di media sosial dan juga platform komunikasi yang lain. Antaranya dengan menyebarkan fakta yang tepat dan juga relevan,
Hal ini kerana kekurangan pengetahuan berkenaan sesuatu perkara akan meningkatkan stigma sosial tersebut. Oleh demikian, mengumpul, menyatukan dan juga menyebarkan maklumat yang tepat tentang kerentetan individu dan juga kumpulan terhadap COVID-19, pilihan rawatan dan tempat untuk mengakses penjagaan kesihatan amat penting sebagai usaha untuk mengurangkan stigma dan diskriminasi ini. Hasilnya, maklumat yang benar tentang para pesakit serta bekas pesakit COVID-19 yang sembuh dan tidak akan menjangkiti masyarakat lain akan mula tersebar sekaligus menghilangkan kegusaran dan diskriminasi orang luar terhadap mereka yang telah dijangkiti. Oleh itu, penglibatan individu sosial yang memberi pengaruh seperti para pemimpin agama yang dihormati atau pemimpin masyarakat setempat yang lain amatlah diperlukan. Kempen secara meluas serta digandingkan dengan penglibatan individu yang berpengaruh akan memberi impak yang lebih besar dalam membasmi stigma negatif ini. Kemudian yang keempat pula ialah perkemaskan langkah dan strategi menjaga kesihatan mental barisan hadapan ataupun frontliners. Realiti yang berlaku dalam frontliners adalah mereka juga berhadapan dengan tugas yang amat berat dan risiko jangkitan yang amat tinggi sepanjang tempoh mereka bertugas. Risiko ini bukan sahaja melibatkan golongan perubatan, malah pasukan polis juga petugas barisan hadapan yang berpotensi besar terdedah dengan wabak itu. Hal ini kerana mereka berada paling hampir dengan rakyat yang belum dipastikan tahap jangkitannya. So, saya petik daripada berita harian pada 27 Januari 2021, faktor kekurangan sokongan dan juga ketakutan berhadapan kematian dan morbidity adalah penyumbang masalah kesihatan mental petugas barisan hadapan. So, tidak dinafikan, pihak kerajaan sebenarnya telah berusaha menjaga kebajikan petugas barisan hadapan dengan memberikan bantuan one-off sebanyak 500 kepada semua barisan hadapan kesihatan, manakala ada 300 kepada barisan hadapan yang lain. Namun insentif ini sebenarnya masih belum mampu mengurangkan masalah mental golongan ini akibat risiko jangkitan yang perlu dihadapi sepanjang menjalankan tugas. Oleh itu, tekanan mental akibat kerisauan terhadap terdedahnya risiko jangkitan boleh dikurangkan dengan memperkemaskan langkah dan strategi yang benar-benar dapat meminimalkan jangkitan kepada barisan hadapan akibat jangkitan daripada pesakit. Selain itu, melindungi petugas barisan hadapan dengan menyediakan sokongan sosial, emosi dan juga keagamaan merupakan satu keutamaan di mana ia boleh meningkatkan kualiti kehidupan mereka. Okey, yang kelima pula ialah pengemaskinian garis panduan bagi pencegahan tekanan dan juga keganasan di tempat kerja mengikut situasi semasa. Okey, kerajaan telah menyediakan pelbagai langkah dalam mendepani masalah tekanan mental di tempat kerja, antaranya melalui garis panduan bagi pencegahan tekanan dan juga keganasan di tempat kerja sejak tahun 2001 lagi. Garis panduan ini sebenarnya menjelaskan pelbagai aspek merangkumi pendekatan inovatif yang mana keselamatan, kesihatan dan juga kesejahteraan pekerja. Walau bagaimanapun, garis panduan ini tidak menyatakan apa-apa langkah dalam mendepani cabaran baru terutama dalam norma baru bekerja dari rumah. Realitinya, isu masalah mental di kalangan pekerja, khususnya wanita, banyak berlaku akibat tidak dapat mengimbangi urusan kerja dan kehidupan seharian di mana kedua-duanya berlaku serentak dalam situasi yang agak mencabar tanpa sokongan daripada ahli keluarga yang lain seperti suami dan juga anak-anak. Oleh itu, sebenarnya pihak kerajaan disarankan agar garis panduan ini segera dikemaskini mengikut situasi semasa kerana garis panduan sedia ada tidak merangkumi jalan penyelesaian kepada masalah tekanan mental pekerja yang sebahagian besar terkesan akibat pada bekerja daripada rumah. Okey, yang terakhir pula ialah penghayatan nilai agama dalam mengatasi tekanan mental. Okey, di dalam Islam,
Elemen kerohanian yang tercela membawa kepada gangguan kejiwaan yang ditonjolkan dalam bentuk marah, sedih, cemas, pilu, resah dan jiwa tidak tenteram untuk mengatasi persoalan hidup. So, gejala ini sebenarnya bukan sahaja memberi kesan kepada jiwa dan juga psikologi, malah turut memberi impak yang buruk kepada kesihatan jasmani, mental dan juga tubuh badan. Sekiranya elemen ini mempunyai masalah, maka ia seterusnya akan mempengaruhi tingkah laku dan juga perbuatan seseorang sehingga membawa kepada tekanan dan kemurungan. Ilmuwan dalam bidang agama juga menegaskan bahawa proses penyelesaian kepada masalah mental boleh dilakukan melalui aspek kerohanian. Ia dilihat sebagai alternatif terbaik untuk merawat penyakit mental ini dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran, mendirikan solat, bacaan zikir, doa-doa lazim dan khusus, bermunajat dan juga melakukan amar ma'ruf sebagaimana yang digariskan oleh syariat Islam. So, kekuatan dalaman seseorang mampu menjamin kekuatan luaran sekaligus menzahirkan insan yang sentiasa redha dan tawakal dengan ujian yang mendatang. Sebagai contoh, jika seseorang meletakkan elemen redha dan tawakal, isu stigma terhadap pesakit COVID-19, kegusaran akibat terdedah dengan risiko jangkitan dan juga lain-lain sebenarnya dapat kita elakkan. Okey, sebagai kesimpulan, isu kesihatan mental tidak sewajarnya terus dibiarkan sehingga ia menjadi suatu perkara yang dipandang remeh oleh masyarakat. Apa yang lebih membimbangkan ialah masalah ini sebenarnya menjadi semakin kritikal akibat daripada pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia, bahkan ia semakin menggusarkan dengan bertambahnya pelbagai golongan baharu seperti barisan hadapan, pesakit COVID-19 serta bekas pesakit COVID-19 dan lain-lain lagi. Insentif-insentif yang telah ataupun sedang dijalankan memerlukan penambahbaikan dan juga setengahnya tidak lagi relevan dengan situasi semasa. Reformasi ke atas inisiatif tersebut sewajarnya segera dijalankan, terutama sekali apabila melibatkan penambahan peruntukan. Perkara ini wajar diberi perhatian serius kepada daripada pihak kerajaan bagi memastikan segala agenda berkait dengan kesihatan mental dapat dijalankan dengan lancar. Sebagai contoh, bagi memperkasa kualiti perkhidmatan mental adalah melalui peningkatan perjawatan bagi jawatan-jawatan kritikal seperti jawatan kaunselor, pembantu psikologi, pakar psikologi dan juga pakar psikiatri yang jelas sekali akan menelan kos yang besar. Selain itu, bagi memastikan isu kesihatan mental ini melibatkan golongan pekerja sama ada barisan hadapan ataupun tidak, seharusnya diselesaikan secara efektif. Strategi khusus bagi barisan hadapan serta penambahbaikan garis panduan sedia ada amatlah diperlukan. Meskipun begitu, segala usaha ini seharusnya didasari oleh penghayatan agama yang kukuh sekaligus segala tekanan akibat tekanan hidup, bebanan kerja serta stigma masyarakat juga dapat diatasi secara menyeluruh. Itu sahaja daripada saya berikan semula kepada moderator kita. Okay, thank you Zidan. So the conclusion of this morning's webinar is during the COVID-19 pandemic, which causes workers' time management to fall apart, so effectiveness is needed at work. The following is the effectiveness of the work that can be done is 1. Prioritize health and awareness of COVID-19. And the second is build facilities suitable for the workplace and then manage time efficiently. And the last is communicate with other employees regularly.
Hopefully, by applying the effectiveness of work during the pandemic COVID-19 can help maintain our mental health. So that's all about our webinar in this morning. Thanks for watching us. Hopefully the knowledge conveyed can be useful. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.